Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang menyebarkan maklumat tidak tepat mengenai vaksin COVID-19. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, tindakan tegas itu bagi mengelak rakyat dipengaruhi maklumat tidak sahih, khususnya yang berunsur propaganda anti-vaksin. Nasihat saya dan rayuan saya sebenarnya kepada rakyat ialah pertama jangan sebarkan, ya, dan yang keduanya tak usahlah percaya kepada gerakan anti vaksin ni. Dari segi sains telah dibuktikan ia selamat, dari segi agama dah ada fatwa mengatakan ia harus, ya. Jadi yang penting kita ambil vaksin ini secara sukarela demi melindungi diri kita, dan dengan cara itu kita melindungi semua orang. Meskipun Malaysia mengamalkan kebebasan bersuara seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, namun ianya mempunyai had dan tidak sesekali melindungi aktiviti penyebaran berita palsu serta fitnah terhadap pihak berkuasa, kerajaan maupun individu. Hal ini termasuklah penyebaran maklumat palsu berkenaan vaksin COVID-19 sama ada melalui khidmat pesanan ringkas SMS maupun media sosial oleh golongan anti-vaksin di mana mereka boleh didakwa di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekiranya didapati bersalah, golongan tersebut boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri KDN melalui PDRM telah mempertingkatkan lagi usaha dan kerjasama dalam mengekang penyebaran berita palsu terutama berkaitan vaksin COVID-19 menggunakan kuasa dan undang-undang yang sedia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan bin Muhammad Hamdan, nombor metrik 276567. Kumpulan kami membentangkan tentang COVID-19 dan berkaitan dengan isu penyebaran berita palsu. Okey, sumber dipetik daripada bernamu.com bertarikh 21/6/2021, di mana seorang perempuan Melayu merupakan guru taska yang didakwa di bawah Seksyen 4/1 Ordinan Darurat Kuasa Peruntukan Kurungan 2 2021, yang mana hukuman jika disabitkan bersalah adalah denda sebanyak RM100,000 atau penjara tidak lebih dari sehingga 3 tahun atau kedua-duanya. Di mana suspek dikatakan mengaku bersalah di hadapan Magistrate Kanga Perlis Nur Jumaat didenda sebanyak RM5,000 atau penjara 5 bulan oleh Mahkamah Seksyen sekiranya gagal bayar. Okey, modus operandi yang dilakukan oleh suspek dikatakan telah membuat keterangan berkaitan penyebaran wabak COVID melalui WhatsApp, status WhatsApp dan juga WhatsApp kepada semua ahli kenalan, dan aduan diterima oleh pihak polis di Perlis dan siasatan di bawah peruntukan 5/5 Kanun Keseksaan Palang 2000 Palang di bawah Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Untuk kebaikan negara, maka pelaksanaan undang-undang di Malaysia telah digubal, di mana kita mendapati banyak akta-akta yang telah diguna pakai di Malaysia. Sebagai contoh, yang pertama adalah Akta Komunikasi Multimedia 1998, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Perdagangan Elektronik 2006 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Akta-akta ini diguna pakai untuk menyiasat ataupun menuduh sesiapa yang menyalahgunakan media sosial di Malaysia. Assalamualaikum, saya Muhammad Afif bin Muhammad, nombor metrik 276773. Merujuk kepada topik yang telah diperbahaskan, secara konklusinya saya menyimpulkan bahawa dengan menyedari penambahan jumlah pengguna media sosial semasa menghadapi pandemik COVID-19 ini, pihak kerajaan perlu menggunakan media ini untuk menyampaikan informasi penting secara tepat dan tepat serta terkini
para peniaga juga boleh mengambil kesempatan mendekati lebih ramai pelanggan dengan menggunakan kelebihan platform ini. Penambahan pengguna media sosial salah satu masalah yang besar semasa menghadapi pandemik COVID-19 adalah penyebaran berita palsu dan kabar angin. Semenjak awal krisis COVID-19, WHO telah mengutarakan kebimbangan mereka bukan sahaja terhadap pandemik virus tersebut tetapi juga tentang masalah keseluruhan informasi. Peranan media sosial boleh dimaksimalkan penggunaannya semasa pandemik dengan mempromosikan informasi yang boleh dipercayai, menyalurkan sumber informasi yang dapat disahkan dan menjadi kaedah komunikasi yang cepat, tepat dan terkini. SKMM dan PDRN bekerjasama melalui Jawatan Kuasa Jenayah Cyber untuk menangani penyebaran berita palsu secara berterusan, terutama mengenai COVID-19 yang boleh mengelirukan serta menimbulkan suasana ketidakteraman dalam kalangan rakyat Malaysia. Kesalahan itu boleh didenda tidak melebihi Rm50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian, terima kasih. Setakat ini, PDRM bersama SKMM telah membuka sebanyak 220 kertas siasatan yang berkaitan dengan berita palsu mengenai COVID-19 ini. Daripada jumlah tersebut, 152 kes masih dalam siasatan, manakala 24 kes telah dituduh di mahkamah dan seramai 13 orang telah pun mengaku salah. Kesimpulannya, secara ringkasnya, kesedaran kepada undang-undang komunikasi dan kefahaman kepada jenayah cyber adalah amat penting kepada netizen. Antara sebab mengenai ketidaksedaran tentang undang-undang cyber ialah netizen merasakan undang-undang berkenaan tidak penting bagi mereka, tidak berkait dan mereka mengamalkan sifat sambil level. Selain itu, netizen juga merasakan mereka berada dalam keadaan selamat dan hal ini bermaksud netizen beranggapan mereka tidak akan menjadi mangsa cyber. Justru, dalam proses memberi kesedaran keselamatan cyber oleh kerajaan, elemen peruntukan undang-undang perlu dimasukkan dan diterangkan secara jelas, mudah dan sistematik melalui kempen-kempen yang sedia ada. Sebagai contohnya, perkara mengenai undang-undang cyber diceritakan secara ringkas dengan hanya memberitahu nama akta berkenaan tanpa ada sebarang petikan kesalahan atau rujukan kes. Ini perlu dilihat semula kerana peruntukan undang-undang merupakan antara kaedah yang baik dalam memberi kesedaran keselamatan cyber kepada pengguna internet. Justru penjelasan dan perhatian yang amat baik diperlukan dalam proses penyampaian maklumat sesuatu kempen oleh kerajaan dari semasa ke semasa supaya lebih ramai pengguna media massa, media sosial faham tanggungjawab mereka terhadap melahirkan generasi yang bebas ancaman cyber. Kesedaran itu sangat perlu supaya pengguna media sosial tahu had dan batas mereka dalam menggunakan laman media sosial. Sekian, terima kasih.